Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini seperti yang dijadualkan, kita akan sama-sama membuat sesi ulang kaji nama, tema dan tujuan 114 surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana pada pagi ini kita akan membincangkan tentang surah Al-An'am. Ya, surah Al-An'am, yang mana Al-An'am membawa maksud binatang ternakan. Okey, binatang ternakan. Okay. Sebelum kita bincang tentang nama surah Al-An'am, tujuan surah Al-An'am dan juga tema bagi surah Al-An'am, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu kedudukan juzuk bagi surah Al-An'am, ya. Okey, surah Al-An'am ini dia berada pada juzuk yang ketujuh, bersama dengan surah Al-Maidah, dan juga surah Al-An'am ini berada pada juzuk yang ke-8 bersama dengan surah Al-A'raf. Ini bermakna surah Al-An'am surah yang terlibat dengan dua juzuk, juzuk yang ke-7 dan juzuk yang ke-8. Okey, kita kembali kepada membincangkan nama bagi surah Al-An'am. Kenapa surah itu dinamakan dengan Al-An'am, ataupun apakah justifikasi tentang Al-An'am? Okey, surah ini dinamakan surah Al-An'am kerana surah yang paling banyak dan paling terperinci menyebut tentang Al-An'am. Al-An'am adalah binatang ternakan. Maknanya surah yang paling banyak, paling terperinci yang menyebut tentang Al-An'am adalah surah Al-An'am. Justru itu surah ini sangat sesuai jika dinamakan dengan surah Al-An'am. Ya, surah Al-An'am ada menyebut tentang perkara-perkara lain, tetapi yang paling sesuai adalah Al-An'am. Okey. Bagaimana surah ini diambil uh, lalu dijadikan sebagai Al-An'am? InsyaAllah sekejap lagi kita akan menyebutkan nombor ayat yang terlibat dengan penamaan surah Al-An'am. Okay. Sebelum itu, kita dapatkan dulu tentang pengulangan kalimah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am, kita akan jumpa kalimah Al-An'am, iaitu perkataan An'am sebanyak 6 kali. Maknanya kita akan jumpa perkataan An'am, 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 An'am sebanyak 6 kali. Okey, 6 kali itu kita boleh dapatkan maklumat secara terperinci. Ia berada pada ayat yang ke-136. Kita jumpa perkataan An'am.
ayat 138 diulang sebanyak 3 kali perkataan an'am, 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 dan pada ayat yang ke-139 sekali lagi kita akan jumpa perkataan an'am, dan juga pada ayat 142 kita akan menemukan kalimah an'am, binatang ternakan. Itulah enam ayat yang menyebut tentang kalimah an'am di dalam surah Al-An'am. Tidak ada mana-mana surah yang menyebut kalimah Al-An'am sebegini banyak, melainkan ia disebutkan dalam surah Al-An'am. Okay. Surah Al-An'am juga, kalau kita lihat perincian maklumatnya, surah Al-An'am ada menyebutkan tentang hukum hakam binatang ternakan ini yang merangkumi 15 ayat. Ya, ada 15 ayat dalam surah Al-An'am menyebut tentang binatang ternakan, yang mana 15 ayat itu ia berada pada ayat yang ke-136 sehingga 150. Jadi kalau tuan-tuan uh, ada kelapangan, ada usaha nak memahami surah Al-An'am ini, maka bolehlah membuka Al-Quranul Karim, lihat bermula ayat 136 sampai 150 akan menemukan 15 ayat memperincikan tentang Al-An'am. Justru itu surah ini memang sesuai dinamakan ia sebagai surah Al-An'am. Saya ulang sekali lagi sebab yang pertama, penyebutan Al-An'am disebutkan sebanyak 6 kali, dan ayat yang paling terperinci yang menyebut tentang hukum hakam binatang ternakan adalah surah Al-An'am. Okey. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, uh, apakah hikmah di sebalik uh, penamaan surah Al-An'am itu, apakah yang Allah nak sampaikan pada surah Al-An'am ini, apa tujuan surah itu, maka kita kena melihat sebentar perbincangan ayat yang menyebut tentang kalimah Al-An'am. Jadi kita terus buka ayat 136 surah Al-An'am. Okey. Apabila kita buka surah Al-An'am ayat 136 yang berada pada juzuk yang ke-8. Kalau buka surah Al-An'am pada juzuk yang ke-7, kita belum lagi menemukan penyebutan Al-An'am. Tapi penyebutan Al-An'am berada pada juzuk yang ke-8 bermula ayat nombor 136. Okey. Jadi kalau kita baca ayat 136, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana orang musyrikin Mekah di zaman Nabi SAW dahulu, ketika mana ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan, mereka ini, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'alu lillahi mimma dhara'a minal harfi wal an'ami nasiba. Okay. Dalam ayat 136 surah Al-An'am, Allah mengatakan orang Arab musyrikin dulu, dia telah buat pembahagian dah. Maksudnya dia telah peruntukkan untuk Allah itu sebahagian hasil tanaman dan juga sebahagian binatang ternakan. Okay. Kemudian mereka berkata, hadza lillahi biza'mihim wa hadza li syurakaina. Okay. Orang musyrikin Mekah, mereka apabila mereka tanam satu tanaman, mereka ada haiwan ternakan seperti unta, lembu, kambing.
mereka telah bahagikan binatang ternakan dengan tanaman itu kepada dua bahagian. Satu bahagian mereka bahagikan untuk Allah, satu bahagian mereka bahagikan untuk berhala-berhala mereka. Sebab itu, kena rujuk ayat 136 surah Al-An'am untuk mendapatkan maklumat dua pembahagian ini. Maknanya orang musyrikin Mekah ni, dia telah telah membuat bahagian tanaman, haiwan untuk berhala. Yang ini lain, ini bukan untuk Allah. Sebagai lagi untuk Allah. Untuk Allah tu maksudnya apa? Untuk Allah tu maksudnya adalah macam mereka nak beri makan kepada orang-orang miskin ke, pada orang-orang lain tu, mereka gunakan yang bahagian untuk Allah tu. Tapi kalau untuk berhala ni, mereka khaskan untuk berhala-berhala lah. Sebab tu kalau kita tengok ada zaman kini, mereka telah mereka letak apa? Mereka letak buah-buahan ke dekat berhala tu. Jadi orang dulu dia macam tu. Termasuklah mereka bahagikan contohnya uh, tanaman dengan haiwan ternakan tu kepada penjaga-penjaga penjaga-penjaga tempat berhala-berhala lah. Itu pun termasuk pembahagian selain daripada Allah. Lepas tu mereka buat satu polisi. Mereka satu polisi, mereka mengatakan فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Okey. Orang Arab musyrikin ni, polisi mereka adalah kalau yang mereka telah peruntukkan tanaman dengan haiwan ternakan itu untuk berhala, memang mereka strict. Mereka memang mereka kata ini untuk berhala. Tak boleh kacau dia. Kena cukup dia punya bilangan dia, berat dia, kena cukup. Tak boleh kurang. Tetapi kalau untuk Allah, mereka tak ambil kisah sangat. Mereka polisinya longgar. Kalau macam tak cukup, tak apa, dia punya timbangan dia tak cukup untuk Allah tu tak apa. Jadi Allah Ta'ala telah membantah, telah mengecam cara mereka cara mereka membahagikan makanan dengan haiwan ternakan tadi itu. Allah mengatakan sangat buruklah apa yang mereka telah hukumkan itu. Maknanya Tuhan kata apa yang mereka buat tu sangat tidak betul. Apa dia? Mereka boleh membahagikan apa yang Allah beri untuk, contohnya Allah berikan mereka tanam-tanaman, Allah yang menjadikan untuk mereka haiwan-haiwan ternakan, tapi mereka telah buat hukum sendiri. Mereka telah buat satu polisi kena dibahagikan dua. Ini sebenarnya adalah perbuatan syirik. Kenapa perbuatan syirik? Kerana mereka telah mengadakan berhala-berhala dan patung-patung itu. Sepatutnya kalau kita ada hasil tanaman, macam dapat hasil tanaman padi ke, hasil tanaman gandum ke, mereka ada apa pun hasil tanaman, sepatutnya kita sedekahkan makanan itu kepada semata-mata untuk Allah. Tak ada kita buat makanan ni semata-mata untuk berhala. Tidak ada, sebab dia syirik. Okey, begitu juga kalau ada haiwan ternakan, sepatutnya kita sembelih haiwan itu kerana Allah. Bukan sembelih haiwan itu kerana berhala, kerana patung-patung. Tapi perkara ini telah dibuat oleh orang Arab musyrikin di zaman Nabi SAW. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi, apa polisi yang mereka buat tentang binatang ternakan tu, kita kena bacalah ayat yang berikutnya,
ayat nombor 137, 138. Okey, saya ambil ayat 138 yang tuan-tuan akan jumpa dekat surah Al-An'am. Allah menyebut tentang perkataan An'am ni 3 kali. Jadi ayat tu tuan-tuan kena baca, kena fahamkan supaya tuan-tuan dapat gambaran apa sebenarnya tujuan surah Al-An'am ini. Kita tuan-tuan tak sempat kadang-kadang nak baca ke semua ayat dalam surah Al-An'am, 100 lebih ayat dia. Tetapi dengan mengkaji nama bagi surah itu, yang mana apabila cari nama surah itu, ayat dia, tentu dalam ayat itu ada maklumat yang Tuan nak sampaikan. Seperti mana ayat 138. Jadi kalau ayat 138 dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala kata, binatang ternakan mereka telah buat polisi berbentuk seperti ini. Mereka mengatakan waqalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biz'amihim wa an'amun hurrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alayha iftira'an 'alayh. Okey. Orang Arab musyrikin Mekah ni mereka buat polisi seperti ini. Mereka telah membuat polisi, dia kata ada binatang ternakan yang ini tak boleh makan. Lepas tu mereka buat polisi, ini tanaman ni tak ada siapa boleh makan kecuali beberapa orang. Begitu juga dengan haiwan. Lepas tu polisi dia apa? Polisi dia lagi, ada haiwan ternakan tak boleh naik dia, tak boleh tunggang dia. Tak boleh naik. Sedangkan Allah menciptakan unta untuk mereka tunggang. Allah ciptakan unta untuk makan dagingnya, ambil susunya, contoh. Allah menjadikan lembu adalah untuk dimakan dagingnya, diambil susunya. Tetapi polisi orang musyrikin Mekah sebelum turunnya surah Al-An'am ini, mereka telah memandai-mandai membuat hukum sendiri terhadap binatang ternakan itu. Seolah-olah Allah yang buat polisi seperti itu. Sedangkan kita belajar, semua makanan yang telah Allah halalkan, halal untuk dimakan. Tak boleh kita sesuka hati mengharamkan makan. Kalau ada mana-mana tanaman, hasil bertani, hasil bercucuk tanam, Allah halalkan makan. Makan. Kita tak boleh nak memandai-mandai membuat hukum ini makanan yang halal, ini makanan yang haram. Perbuatan itu sebenarnya telah dibuat oleh orang Arab musyrikin Mekah. Sampailah ke hari ini, tuan-tuan, kalau kita tengok ada sebahagian agama mereka memuliakan lembu contohnya. Saya rasa tuan-tuan tahu kalau sebut tentang lembu yang dimuliakan. Dalam agama apa yang lembu dimuliakan? Contohnya macam dalam agama Hindu. Mereka memuliakan lembu sampai mereka tak benarkan jika lembu itu disembelih untuk dimakan. Tak boleh buat korban. Siapa yang buat hukum macam tu? Sebenarnya apa yang mereka buat sebenarnya meniru apa yang telah dilakukan oleh orang musyrikin Mekah sebelum ini yang telah memandai-mandai dia membuat hukum pada binatang ternakan termasuk kepada tanam-tanaman. Itulah sebersedikit penerangan ringkas bagi surah Al-An'am, bincang tentang nama saja. Kita belum masuk lagi tentang tujuan surah Al-An'am. Setelah kita faham tentang nama Al-An'am itu, justifikasi dia apa, dan apakah sebenarnya cerita di sebalik Al-An'am itu, maka barulah kita boleh pergi kepada mencari apakah maksud surah ataupun apakah tujuan bagi surah Al-An'am. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dapat penjelasan tentang nama bagi surah
Al-An'am. Apabila bincang tentang nama surah, ia dapat gambaran awal apa sebenarnya surah Al-An'am itu hendak diperbincangkan. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan jelas ya. Okey, yang ikut di Zoom, aplikasi Zoom, tuan-tuan boleh fahamkah? Boleh, Ustaz. Okey. Faham, Ustaz. Di FB page Malaysian Tadabbur Academy ada apa-apa soalan ke Kak? Tak ada kan setakat ni? Tak ada soalan lagi. Okey. Sahabat-sahabat kita yang ikut di TikTok, ada apa soalan tentang penamaan surah sebelum kita nak pergi membincangkan tujuan bagi surah Al-An'am. Okey, surah Al-An'am ni surah yang berada pada juzuk yang ke-7 dan juzuk yang ke-8. Ini bermakna pagi ni kita dah masuk dah juzuk 7, dah masuk dah juzuk yang ke-8. Tapi taklah kesemua sebab juzuk 7 berkongsi dengan surah Al-Ma'idah, juzuk 8, surah Al-An'am berkongsi dengan surah Al-A'raf. Kita tak masuk lagi surah Al-A'raf kan? Belum lagi kan surah Al-A'raf. Okey. Belum. Okey, sekarang kita bincang apakah objektif surah Al-An'am. Okey. Objektif surah Al-An'am untuk kita bincang tentang apa? Seizinkan saya nak menerangkan terlebih dahulu kategori surah Al-An'am. Maksud dia, surah Al-An'am ni dia surah Makiyah ke surah Madaniyah? Kita kena dapatkan maklumat tu. Sebab tu kadang-kadang kita tak ambil berat tentang surah-surah itu dari sudut sejarah penurunannya. Sama ada turun sebelum hijrah ke ataupun turun selepas hijrah. Jadi surah Al-An'am ni, kalau kita lihat susunan di dalam Al-Quran, adalah merupakan surah yang pertama, surah Makiyah. Surah pertama, surah Makiyah yang para ulama sepakat. Kalau ada yang bertanya, macam mana dengan suratul Fatihah? Sebenarnya suratul Fatihah, tuan-tuan ya, berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang kata Fatihah itu surah Makiyah, ada yang kata surah Fatihah itu adalah surah Madaniyah. Maknanya para ulama tak sepakat. Tetapi para ulama sepakat dalam mengatakan surah Al-An'am adalah surah Makiyah. Justru itu para ulama kata dalam susunan surah-surah Al-Quran, okey, sebab surah Al-An'am ni surah yang ke-6, bermakna sebelum surah yang ke-6, contohnya Al-Ma'idah Madaniyah, An-Nisa Madaniyah, Ali Imran Madaniyah, Al-Baqarah Madaniyah. Apa tu Madaniyah? Madaniyah iaitu surah yang turun selepas Nabi berhijrah. Itu Madaniyah. Okey, selepas 4 surah Madaniyah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dengan Maidah, maka surah pertama yang kita jumpa dalam susunan surah tu, surah yang ke-6 Al-An'am adalah surah Makkiyah. Okey, jika surah itu surah Makkiyah, tema topik perbincangan dalam surah Makkiyah dia akan berkaitan dengan rukun iman. Dia berkaitan dengan rukun iman. Ini adalah satu bukan satu kaedah. Ini adalah satu cara nak faham surah-surah Makkiyah. Tuan-tuan bukalah apa pun surah Makkiyah. Mesti ayat-ayat di dalamnya akan membincangkan tema akidah, tentang rukun iman. Sama ada surah itu bincang tentang al-ilahiyat, ketuhanan, bincang tentang keesaan Allah, ataupun dia akan bincang tentang ar-risalah, kerasulan. Lepas tu dia juga akan bincang tentang hari kiamat. Tiga-tiga topik ini, tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari kiamat, ia akan dibincangkan dalam surah Makkiyah seperti surah Al-An'am. Ini bermakna
Surah Al-An'am ini dia mesti berkisar kepada topik akidah. Okey, topik akidah ni yang besar 3 lah. Pasal Allah, Rasul dan hari kiamat. Jadi di kat mana surah Al-An'am ini dia tumpukan? Setelah kita faham nama surah Al-An'am tadi, tentang mereka membuat hukum sendiri, mereka buat hukum haiwan ini tak boleh makan lah, haiwan ini tak boleh ditunggangi, maka dia mesti ada kaitan dengan akidah. Okay, itu tentang bab halal dan haram. Maka kata para ulama, surah Al-An'am, okay, tujuannya, objektif surah itu, maqsad surah itu sebenarnya adalah surah yang memberitahu kepada kita bahawa hukum hakam dan apa jua perundangan hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia punya senang nak ingat. Kata kunci dia adalah hukum hakam perundangan milik Allah. Maksudnya adalah tidak ada sesiapa yang boleh, yang ada authority untuk membuat mana-mana hukum. Contohnya, tak ada mana-mana pihak yang boleh kata, okey, makanan ni halal, makanan ni haram. Tak boleh. Apa pun. Dalam kehidupan manusia ni, hanya Allah sahaja yang boleh menentukan sesuatu itu haram ke, sesuatu itu halal ke, sesuatu itu harus ke, Allah saja yang boleh buat. Jadi topik perbincangan surah Al-An'am dikait dengan kisah haiwan, ternakan dengan tanaman tadi, maka topik perbincangannya tentang apa? Tentang kuasa, bidang kuasa, menentukan hukum hakam, perundangan, syariat adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau ada yang bertanya, nak dapatkan lagi penjelasan, apa kaitan Al-An'am dengan tujuan surah? Dia mesti ada berkaitan. Okey. Nama surah tu binatang ternakan. Tujuan surah Al-An'am, hukum hakam, perundangan milik Allah. Ada dia punya kesesuaian dia. Sebab apa? Sebab di antara salah satu hukum hakam adalah pada haiwan ternakan. Haiwan ternakan ni, haiwan-haiwan ni, ada yang kita boleh makan, ada yang kita tak boleh makan. Jadi siapa yang berautoriti yang boleh menentukan halal haram? Jawapannya adalah Allah. Okey, jawapannya adalah Allah. Justru itu, sesiapa yang memandai-mandai, okey, siapa yang berani untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, ataupun dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Macam orang musyrikin Mekah, mereka mengharamkan haiwan ternakan yang telah Allah halalkan untuk mereka makan, Allah halalkan untuk mereka tunggang, mereka tukar jadi haram. Jadi, perbuatan itu sebenarnya adalah kesyirikan. Syirik sebenarnya. Kita jangan faham syirik hanya pada minta tolong kepada makhluk-makhluk lain. Bukan. Apa saja berkenaan dengan Allah, Allah itu kan ahadun, Allah tu Maha Esa. Maha Esa dialah satu-satunya yang berautoriti dalam bab hukum hakam. Jadi kalau ada sesiapa yang mengambil tempat Allah ataupun mengambil autoriti Allah Ta'ala dalam bab hukum, maka ia telah buat syirik. Sebab apa? Sebab seolah-olah dia itu telah sama macam kedudukan Allah yang ada autoriti menentukan hukum. Sebab itu para ulama, contohnya macam ada satu kitab tajuknya Al-Halal wa Haram dari Islam, karangan Dr. Suqardawi mengatakan
salah satu prinsip mabadi halal haram ni adalah menghalalkan yang Allah haram, mengharamkan yang Allah halalkan, ia boleh membawa kepada kesyirikan. Kenapa syirik? Kerana mengambil kedudukan Allah, autoriti Allah, hak Allah di dalam bab hukum hakam. Maka itulah sebenarnya maqsad, tujuan bagi surah Al-An'am. Okey. Setakat ini tuan-tuan jelas penerangan tentang maqsad surah ataupun tujuan ataupun objektif surah Al-An'am. Okey, ada apa-apa persoalan tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Ada pertanyaan ke yang ikut secara di aplikasi Zoom? Ustaz, Ya. sesuatu yang saya belajar. Assalamualaikum Ustaz. Sesuatu saya belajar hari ini. Selama ni kita ingat syirik tu kan kita hanya percaya Allah sahaja, ya. Dan bila kita percaya Tuhan-Tuhan lain tu syirik. Hari ini saya belajar maknanya kalau kita halal, maaf saya tengah brisk walking juga. Okey. Maknanya kalau kita menghalal dan mengharamkan bukan daripada hukum Allah, considered syirik Ustaz, ya? Ya, ya. Baru saya tahu. Lepas tu Ustaz, selain pada halal haram, apa lagi Ustaz yang dikaitkan dengan syirik ni Ustaz? Okey. Terima kasih pada Kak Mazida. Okey, ada soalan bertanya tentang syirikkan Allah Ta'ala ni, skop dia bagaimana? Adakah syirik Allah ini hanya melibatkan penyembahan kepada makhluk lain? Jawapannya bukan. Konsep syirik ini luas, ya. Syirik tu maksudnya menyengutukan Allah. Menyengutukan Allah tu ada banyak sudut. Contohnya kita menyengutukan Allah dalam berdoa, syirik. Kita menyengutukan Allah pada hukum hakam, syirik. Kita menyengutukan Allah dalam bab kasih sayang, dalam bab sifat takut, dalam bab ketaatan. Sebab itu Allah Ta'ala ni kita kena pegang dia ahadun dalam semua sudut. Allah itu ahad. Qul huwallahu ahadun. Allah ni satu-satunya yang dalam semua sudut lah. Okey. Contoh lain kalau macam kita, contohnya kalau macam kita taat membututuli kepada seseorang. Contohnya kita kata apa yang bos saya cakap ni salah ke betul ke, kita kena taat dia. Kita tak boleh tak taat. Itu juga boleh bawa kepada syirik. Dia panggil syirik ketaatan. Sebab kenapa syirik? Kerana Allah Ta'ala sajalah yang kita patut taat secara mutlak. Berbeza dengan manusia. Itu dia panggil syirik dalam ketaatan. Contoh syirik dalam takut boleh juga berlaku. Contoh kita lalu di bawah satu pokok yang besar. Orang kata dekat bawah pokok tu ada penunggu. Kita pun percayalah. Jadi apabila kita lalu kat bawah pokok tu, kita minta perlindungan kepada penjaga pokok tu. Kita minta perlindungan, seolah-olahnya kita kata jangan apa-apakan kita minta izin pada dia. Kenapa? Sebab kita takut berlaku benda yang buruk. Itu pun sebenarnya membawa kita kepada syirik. Kenapa syirik? Kerana kita telah menduakan Allah dari sudut Allah Ta'ala itu sebenar-benarnya yang boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Jadi kalau kita percaya ada makhluk lain boleh mendatangkan mudarat, maka itu adalah syirik. Dia panggil syirik di dalam bab ketakutan. Itulah contohnya, Kak. Okey. Terima kasih saya. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ada soalan lain ke tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Ada dekat chat Ustaz. Macam mana dengan isu baru-baru ni, parodi yang menghalalkan benda yang Allah haramkan, adakah tetap jatuh syirik walaupun dia bergurau? Okey,
dalam bab bergurau hukum hakam, contohnya baru ni ada parodi yang buat macam seolah-olah dia buat dosa zina tu kan. Yang itu tengok kepada, ia bergantung juga kepada niat dia. Tengok kepada perilaku orang yang buat. Kalau dia tidak tahu, moga-moga Allah ampunkan dia. Tapi jika dia tahu, dia buat juga, dia maksudnya dia main-main hukum bab haram, contohnya haram berzina ataupun haram minum arak. Tapi dia buat main-main tentang hukum tu, ni dia panggil dalam bab istihza. Mungkin dia tak jatuh kepada syirik, tapi dia boleh bawa kepada jatuh kafir. Jatuh kafir ni salah satu cirinya adalah al-istihza'u, iaitu mempelekeh-lekehkan, mempermain-mainkan hukum hakam. Hukum itu dia bergantung kepada orang itulah, niat dia apa, dia sengaja ke dia tak sengaja. Tapi moga-moga Allah mengampuni dosa orang yang suka membuat parodi, gurau-gurau tentang hukum yang telah Allah tentukan. Tak boleh tuan-tuan. Jangan gunakan tujuan lawak untuk menghalalkan perbuatan. Tak boleh. Jangan kita menormalisasikan, permainkan hukum-hukum dalam agama sehingga dibenarkan. Tak boleh. Maka kita kena tegurlah. Tapi sangkaan baik kita, kemungkinan orang itu dia tidak faham. Kena diberikan penerangan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada tema bagi surah Al-An'am? Lepas tu kita nak bincang kombinasi bagi surah-surah sebelumnya. Okey, tema surah Al-An'am ni mudah je. Ambil kembali, kita boleh kata tema surah Al-An'am ni adalah hukum hakam milik Allah. Itu je lah. Tema ni kadang-kadang dia boleh jadi sama macam tujuan surah. Kalau tema ni para ulama panggil dia mihwar. Mihwar surah. Tema surah. Kadang-kadang macam sama, kadang-kadang ada perbezaan. Allahu ta'ala. Tapi yang paling penting, tahu di sebalik surah itu dinamakan bagi surah itu. Contohnya kita kena faham kenapa nama Al-An'am, dari mana ayat yang terkandung tentang surah Al-An'am, begitu juga tujuan surah. Itulah sesi ulang kaji kita yang kita nak buat dia setiap hari. Kita dah masuk awal minggu bulan Syaban, maka kita kena buat gerak gempur untuk habiskan perbincangan nama dan tema surah ini sebelum kita masuk Ramadan. Jadi kita akan buat pagi dan juga malam lah. Okey, tapi sebelum itu saya nak selesaikan dulu macam mana kita nak hubung kaitkan tema-tema sebelum ini, iaitu waktu kita belajar surah apa? Kita belajar surah An-Nisa. Ingat lagi tak tujuan surah tu? Kita dah belajar surah apa ni, surah Al-Maidah. Ni saya buat sesi pengulangan ya. Okey. Waktu kita belajar surah An-Nisa sebelum ini, surah An-Nisa ingat tema dia apa? Adil, ihsan kepada golongan yang lemah. Jadi adil dan ihsan kepada golongan yang lemah itu merupakan salah satu janji yang perlu kita tunaikan, kerana dalam surah Al-Maidah, surah selepasnya, adalah surah yang temanya tentang tunaikan janji. Apabila kita berjanji juga kepada Allah, di antara janji kita kepada Allah adalah di dalam bab mengesakan Allah dalam hukum hakam. Semua tu ada perkaitan. Surah Al-An'am ada berkaitan dengan Maidah, Al-Maidah ada berkaitan dengan surah Nisa. Inilah dipanggil susunan surah-surah yang tidak terputus perbincangannya, walaupun nama surah itu berbeza. Walaupun Nisa surah lain, juzuk lain, Al-An'am surah lain, juzuk lain, tetapi
dia akan kembali kepada tajuk. Dia akan kembali, hubung kait dia adalah berlaku adil, Allah yang tentukan berlaku adil. Contoh, berlaku ihsan, Allah yang tentukan berlaku ihsan. Ada kaitan dengan Al-An'am, iaitu Allah lah penentu kepada hukum dan hakam syariat dalam kehidupan manusia. Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja pengisian kita pada pagi ini untuk kita mengulang kaji nama, tujuan dan tema bagi surah Al-An'am. Malam ini saya jemput tuan-tuan untuk ikuti perbincangan surah Al-A'raf. Malam ini kita belajar surah Al-A'raf. Kita akan mula selepas Isyak jam 9 suku malam. InsyaAllah kita tak buat lama, mungkin dalam 40 hingga 45 minit seperti pagi ini. Pagi ini pun kita dah sampai 8.44 pagi. Kita mula pukul 8 tadi, baru 45 minit lah. InsyaAllah. Malam ni tuan-tuan, saya akan buat live juga di TikTok untuk perbincangan surah Al-A'raf. Jadi hari Jumaat, kita terus pergi kepada surah yang berikutnya. Kerana kita dah dekat dengan bulan Ramadan, jadi kena buat sesi ulang kaji yang sangat, kita kena buat gerak gempur lah. Supaya nanti dapatlah memasuki Ramadan dengan ilmu yang cukup untuk kita tadarus Al-Quranul Karim. Jadi siapa-siapa yang tidak ada nota, terutama tuan-tuan yang ikut di TikTok, tuan-tuan saya syorkan tuan-tuan joinlah Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan join Telegram Akademi Tadabbur Malaysia supaya tuan-tuan boleh mendapatkan nota rujukan perbincangan kita pada pagi ini. Sebab setiap kali perbincangan kita, lambat ke cepat kita akan berikan nota rujukan sebagai panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ada persoalan ke lagi? Tuan-tuan dan puan-puan yang ikut di aplikasi Zoom, ada soalan ke? Ustaz, yang mana yang nak tahu tentang bahaya syirik tu, Kak Liza dah letak link rakaman Ustaz Syafiq yang ATM buat sebelum Betul, ni. betul. Sebelum ni kita ada buat tentang perbincangan tajuk tentang kesyirikan. So boleh ikutlah. Okey. Ada apa-apa pertanyaan untuk surah-surah sebelum ni pun boleh juga. Sekejap, saya bagi dah 5 minit sebelum kita tamatkan. Ada persoalan tentang surah Al-Ma'idah ke, An-Nisa ke dan sebagainya. Okey, kalau tiada apa-apa, saya ucapkan jazakumullahu khair kepada semua yang sudi mengikuti sesi ulang kaji nama, tema dan tujuan bagi setiap surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah malam ni kita jumpa jam 9 suku perbincangan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-A'raf yang merupakan surah yang paling panjang bagi kategori surah Makkiyah. Surah yang kedua terpanjang bagi surah Makkiyah adalah surah Al-An'am yang sedang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi nak tahu ciri-ciri surah Makkiyah bagaimana, malam ni saya akan kongsikan secara ringkas. Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi insya-Allah. Moga-moga ada keberkatan pengisian kita pada pagi ini, pada permulaan sehingga pada penghujungnya. Semoga Allah memberi bimbingan kepada kita untuk kita sentiasa dapat melalui kehidupan ini berpandukan kepada petunjuk Al-Quranul Karim. Sebar-sebarkan, semoga semua dapat manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.